Dengan sekali aku masuk syurga. Pangkah ditah pangkah apa benda yang dipangkah. Faiz ni kan kau request kan aku hide, aku block kau kan. Kau nak main-main kau ya. Kau ataupun memang handset dia bermasalah. Tak ada. So kena. Okey, selamat hari jadi kepada yang birthday hari ni. Happy birthday kepada siapa tadi tu? Kau doakan untuk diorang ni. Kak Long Kokoja, mana Kak Long ni? Dia guna nama dia lain, aku malah nak layan. Ni adik Amirul. Mana Nisa? Ada Nisa Taufik. Dia guna nama mana? Siapa yang masuk? Siapa yang tanya soalan syurga tu? Okey, yo, apa dia? Jangan label-labelkan orang bebal, lepas tu tak empuk, tak baik. Jangan label-labelkan orang. Pesan, okey, Cik Man tak tahulah, mungkin sempat berpesan pada semua netizen, mungkin tak sempat berpesan mana yang ada. Jangan pesan pada diri sendiri juga. Kita tak boleh melabelkan orang lain dengan, contohnya kita memperkecilkan urusan orang lain. Kita kata, apa ni soalan kau ni tak empuk. Lepas tu soalan budak bebal kelas bawahan. So tak boleh macam tu. La yaskhar qaumun min qaumin. Seseorang itu tidak boleh merendah-rendahkan, tidak boleh menyindir orang lain. Satu kaum tidak boleh merendah-rendahkan orang lain. Itu mungkin ada orang yang bagi dia soalan tu adalah paling penting dalam hidup dia, dan dia memang betul-betul tak tahu. Contohnya orang tanya, ustaz, mandi wajib ni, contoh orang tanya pasal mandi wajib, mungkin usia dia waktu tu 20 lebih, tapi dia memang betul-betul tak tahu. So bagi kita yang dah tahu, itu rezeki kita untuk tahu benda tu lah. Okey, kita bersyukur. Bahkan ilmu juga merupakan satu ujian buat kita. Allah nak tengok kita ni sombong ataupun tidak dengan ilmu yang kita ada. So, jangan merendah-rendahkan orang lain. Jangan merendah-rendahkan soalan orang lain. Bendol ni tengok tempat lah. Kalau kita nak mengatakan, nak menggambarkan yang dia tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Dennis. Dari mana? Dennis? Dennis. Nama Dennis. Dari mana? Dari Pasir Gudang, Johor Bahru. Okey, ada soalan mungkin untuk dikongsi, Dennis? Okey lah. Soalan dia macam ni. Kita satu hari solat 5 waktu kan. Kadang bila solat tu 5 waktu pun tak cukup. Ada kadang niat tu dah ada nak solat 5 waktu. Tapi solat 2-3 kali je. Macam mana kita nak diri kita ni nak ada solat tu 5 waktu. Okey, macam ni. Niat itu dah bagus. Kemudian yang kedua,
Pukul berapa pun kita bangun, kita terlewat macam mana, sebab kadang-kadang ada setengah orang bila dia terlewat bangun, dia rasa macam alamak dah terlewat ni, alang-alang malas nak semayang. So perasaan tu kena buang. Ilmu yang kita ada ialah pukul berapa pun kita bangun, bila pun kita teringat, kita mesti semayang juga. Kita mesti juga semayang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita cuba cari lingkungan yang orang-orang baik. Macam di rumah kita PKP ni mungkin boleh tarbiyah kita, semayang, kumpul dengan keluarga. So benda tu akan mendidik lah. Jadi benda-benda macam tu lah. Kemudian yang keempat, kalau kita nak ke arah perubahan tu, kita abaikan apa yang orang cakap lah, sindi ke apa benda menunjuk baik. Pedulikan. Yang penting kita semayang bukan sebab kita baik. Kita semayang sebab kita nak tunjuk pada Tuhan yang kita ni boleh ikut cakap dia. Ramai je orang yang semayang, lepas tu mungkin dia ada buat masalah. Tapi dalam pada dia buat masalah tu, dia teruskan semayang. Dia tak putus asa lah. Lama-kelamaan insyaAllah dengan semayang tu akan jadi senjata untuk kawal dia punya nakal ataupun kejahatan dia. So kita semayang bukan sebab kita baik. Kita semayang sebab kita nak jadi orang baik. InsyaAllah. Okay. Ustaz, ni soalan yang kedua lah. Boleh? Kita kan time-time PKP ni ramai orang sedekah kan. Kalau kita sedekah ni, kita menunjuk pada halayak ramai tu boleh kan? Tak ada masalah kan? Dalam Quran, in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Apabila kamu menunjukkan sedekah kamu dengan orang ramai, maka itu satu benda yang baik. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kau sembunyikan dan memberikan sedekah kau kepada orang yang fakir, itu lebih baik. Jadi maknanya menunjuk sedekah baik, sembunyikan sedekah lagi baik. Mungkin yang menunjukkan sedekah ni dia nak bagi motivasi pada orang lain supaya ikut macam dia. So kita yang tengok kita yang tengok orang lain tu, kita kena jaga hati kita lah, jangan buruk sangka. Walaupun dia riak ke, walaupun dia ikhlas ke, itu bukan hak kita untuk menuduh dan melabel. Bukan kita nak postkan pada media, dia riak apa semua. Tak boleh, sebab kita dah menimbulkan satu provokasi. Macam itulah. So okey lah, kita sedekah, kita nak tunjuk untuk orang contohi kita boleh lah kan? Boleh, tak ada masalah. Ada sedekah yang kita tonjolkan, ada sedekah yang kita sembunyikan. Sebab ada dalam satu hadis tu, sedekah yang terbaik tu, apabila tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Gitulah. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih, doakan semoga kita semua sejahtera. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Man, sedekah online tu sama lah. Macam apa, sedekah online tu sama je. Sedekah ada dua, satu yang tersembunyi, satu yang ditunjukkan. Apa hukum bunuh orang murtad? Orang murtad ini yang menjatuhkan hukumannya adalah pihak pemerintah, bukan rakyat, bukan kita. Jadi kalau kau jumpa orang tu murtad, perkara pertama yang kau buat ialah dakwah, bukan menghukum. Kau tanya dia, kenapa murtad? Mungkin dia ada alasan yang menyebabkan kau akan rasa deep. Mungkin dia jawab, aku murtad sebab engkau perangai tak senonoh. Kau tak menunjukkan akhlak Islam yang baik sampai aku buruk sangka dengan Islam. Kan? Kita tak boleh nak terus salahkan orang yang murtad. Entah kita yang salah menjadi punca dia murtad. So jangan nak cari salah orang. Bila ada kawan kita yang murtad, pujuk dia, tanya dia kenapa. Ni ulama menyebut bahawa apabila seseorang itu keluar daripada agama Islam, dia diberikan tempoh untuk mengajak dia kembali kepada agama. So ulama berbeza pendapat dalam hal ni. Paling-paling pun and then kita akan laporkan kepada. Tapi kalau dia mengajak orang lain murtad, buat persatuan murtad, mengajak murtad beramai-ramai, baru kita laporkan kepada pihak berkuasa, sebab itu akan mendatangkan mudarat. Jadi pihak berkuasa yang akan ambil alih, bukan kita terus bunuh dia. Walaupun dalam hadis Nabi sebut man badala dinah faqtuluh. Siapa yang menukar agamanya maka bunuh. Tapi di sini ada perbahasan yang lain. Kita kena raikan. Kita satu negara yang kita dalam proses dakwah. Okey? Serahkan kepada pihak yang berkuasa. Macam mana nak qada solat yang terdahulu? Qada aja. Yakinkan jumlah dia. Qada bila-bila masa. Tak ada waktu yang haram. Cik Man sekarang tengah main Lelaki Kiriman Tuhan kat TV. Itu drama tu buat dekat Kedah tu.
drama yang sebelum Sweet Dream. Serah pada pihak berkuasa tu maksudnya bukan polis, tapi kepada pihak agama, pemerintah agama. No, aku tak ada mood untuk accept dah. Sweet Dream yang jual punchline. Tak ada mood untuk accept. Ni membaca soalan je. Siapa yang tanya cara qada solat tu buatlah setiap kali solat fardu. Yes, Zatizlan, betul. Antaranya kalau kita tinggal solat fardu, kalau kita tinggal solat fardu banyak, so kita rasa macam bertuasa nak buat sekaligus, kita buat ansur-ansur lah. Janganlah memaksa Cik Man desak-desak aku. Aku VC tu itu sekadar ihsan daripada aku dan maknanya itu ikut mana yang aku rasa aku nak VC. So aku tak suka orang desak-desak. Kau ingat tak letih ke menjawab soalan? Sebab dia bukannya sekadar bercakap, dia pakai ni tau. Aku nak tanggungjawab aku lagi dari segi soalan agama, lepas tu dalil kena betul. Dia tanggungjawab ni. Tanggungjawab dengan Tuhan juga. Kalau aku silap aku kena seksa nanti. So benda-benda kau kena faham yang penting diri sendiri. Ustaz, kalau kita solat tapi masih buat jahat, solat kita diterima ke? Kalau solat masih buat jahat, solat aja. Jangan putus asa. Solat aja, teruskan solat. Jangan fikir Allah terima ke tak terima. Lama kelamaan nanti solat itu akan menjadi senjata untuk kita mengelakkan benda-benda yang tak sepatutnya kita buat. So jangan fikir nanti setan akan bisik dekat hati kau ataupun dekat kepala kau, jangan solat, kau dah buat maksiat, alang-alang buat maksiat, tinggalkan solat. Okey, tu kena faham tu. Tengok anime, kartun tak ada masalah. Sama macam kau tengok drama, tapi janganlah kartun anime tu boleh menyebabkan kau bertindak benda yang tak sepatutnya. Cik Man, kalau solat subuh kita terlepas bacaan kunut sah ke? Sah. Apa hukum kutuk orang single? Mengutuk itu satu dosa. Tak kira lah kutuk apa pun. Saya pernah join satu program waktu 2016 sebab saya join tu sebab ustaz jadi penceramah dia. Okey. Tapi jangan memilih. Maknanya kalau ada program yang baik tu pergi je. Tak kira lah ustaz yang kita suka tu ada ke tak ada, pergi je. Jangan pilih-pilih ustaz. Terima kasihlah datang program tu. 2016 tu dekat mana? Ustaz lah dengan no, tak nak. Tak nak ada, jangan ada desakan, aku jadi macam tension. Jangan ada desakan live dengan saya, memaksa aku live. Kalau puasa qada yang last pada hari 29 Syakban, bolehkah? Berdasarkan hadis tidak membenarkan puasa pada hari itu. Haram berpuasa pada hari itu. 2 hari sebelum Ramadan. Tapi ada sebahagian kata boleh kalau puasa itu adalah puasa ganti. Kau nak tanya apa, Afwan? Afwan, kau nak tanya apa? Afwan nak tanya apa? Cik Man dulu mesti ambil kos apa? Syariah Islamiah. Ambil Syariah Islamiah. Afwan, Ustaz selepas salam sapu muka tu sunnah ke? Sapu muka tu tak pernah berlaku pada zaman Nabi lah. Tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, ya Afwan. Tetapi kalau nak buat, tak ada masalah. Cuma jangan menganggap benda tu wajib ataupun mungkin orang sapu muka tu dia keselesaan, dia nak sapu peluh ataupun pasir. Cik Mas nak tanya ni, salah ke tak kita tegur mak kita sekiranya salah? Mak, anak boleh menegur mak dan ayah. Seorang anak boleh menegur ibu bapa. Sebab dalam Quran kata qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu
dan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi kalau seorang anak yang membaca Quran ini, dia menerima perintah daripada Allah supaya jaga diri dan jaga mak bapaknya. Ahli keluarga itu termasuk mak bapak. Kalau seorang isteri baca ayat Quran ni, maknanya Allah suruh dia jaga ahli keluarga dia. Siapakah ahli keluarga seorang isteri? Suami. So maknanya isteri boleh tegur suami dan anak-anak boleh tegur mak ayah. Cuma cara menegur tu tak sama dengan cara tegur kawan. Sebab tu yang Cik Man kaitkan balik dengan ayat tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang lain ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah ni maksudnya sesuai. Siapa yang kau tegur? Kau tegur BFF tak sama dengan tegur kawan biasa. Tegur kawan biasa tak sama dengan tegur mak ayah. Tegur kakak tak sama dengan tegur adik. So hikmah, bijak. Dan wal mau'izatil hasanah. Dan juga nasihat-nasihat yang baik. Kemudian tegur mak ayah ni, mak saya sayang, dengan perkataan-perkataan yang lembut. Kalau mak tak semayang, suruh dia semayang. Mak tak pakai tudung, tak tutup aurat, suruh dia tutup aurat. Ayah merokok, halang dia daripada merokok. Nasihat, kita tak boleh nak buat lebih daripada itu. Dan seandainya ibu bapa kita tersentuh ataupun terasa hati dengan apa yang kita buat, kita cuba buat yang terbaik, maka kita tidak dianggap sebagai anak derhaka. Bahkan kita sebagai anak yang soleh. Cuma mungkin mereka sebagai orang dewasa ada keegoan mereka sendiri, maka kita teruskan menegur. Kalau dengan cara itu akan mendatangkan kemarahan yang luar biasa daripada diorang, kita tukar teguran itu dengan cara menegur tanpa berkata-kata, iaitu dengan perbuatan. Kita tunjukkan kita anak yang soleh, kita sembahyang, biar dia tengok kita sembahyang, akhirnya nanti insya-Allah dengan cara itu dia akan terbuka hati untuk berubah. Sebab dakwah ini ada dua. Satu, dakwah bil lisan, kita ajak. Kalau tak boleh juga ajak, mungkin dia terasa dakwah bil hal, iaitu dengan keadaan, dengan hal kita. Mungkin setiap hari kita pergi semayang, kita, mak saya pergi semayang dulu, saya pergi surau, saya pergi masjid. Kemudian mungkin boleh minta orang lain yang lebih tua daripada diorang supaya menegur diorang. So cara macam-macam. Paling-paling pun berdoa kepada Allah semoga mak ayah kita berubah hati. So kena jaga jaga ayat, jaga perkataan dengan mak ayah, jangan kurang hajar. Jangan orang kata menyebabkan dia rasa kita ni anak yang kurang hajar, perkataan yang baik, and then sentiasa berdoa. Jahat macam mana pun mak ayah kita, zalim macam mana pun, perangai dia macam mana jahanam pun, dia tetap mak dan ayah kita, dia tetap kunci syurga kita. Sekalipun mak kita ni seorang pelacur, sekalipun mak kita kafir, sekalipun ayah kita ni jahat, pembunuh semuanya, tetapi mereka tetap mak dan ayah kita. Soal diorang buat maksiat itu urusan diorang dengan Tuhan lah, diorang akan jawab nanti. Tetapi urusan kita dengan mereka sebagai urusan anak dengan mak ayah. So kita wajib taat kepada dia. Bila dia suruh kita buat benda yang baik, wajib taat. Salam cium tangan seumpamanya. Alright? Cik Man, kalau kita sedekah kat Al-Fatihah untuk kawan kita yang non-Muslim, boleh tak? Untuk yang non-Muslim, kita tak boleh doa ataupun sedekah kat Al-Fatihah. Tapi kita boleh ucapkan takziah kepada keluarganya. Sebab Tuhan melarang untuk kita mendoakan rahmat untuk mereka yang mati di dalam keadaan yang tidak Islam. Alright? Itu sahaja. Tapi ketika dia hidup, kita boleh doakan supaya dia dapat hidayah. Dan kita boleh berbaik-baik dengan dia. Kita boleh bagi hadiah ataupun orang kata mengajak dia ke arah kebaikan, tak ada masalah. Solat 2 rakaat baca tahiyat akhir lah. Contoh ada adik-beradik ramai, dalam adik-beradik ada ego. Macam mana cara untuk saling ingat supaya ambil berat? Kat kampung selalu call mak tanya khabar. Dia macam ni dek, ni macam ni. Okey Apabila kita ada mak, kita kena faham bahawa itulah satu-satunya mak kita. Yang bila mak kita mati, kita tidak ada mak yang lain. Mak mertua, mak angkat, mak tiri tidak akan sekali-kali menggantikan mak kandung kita. Jadi bila kita ada 7 beradik ataupun ada 10 beradik, adalah sesuatu yang tidak sepatutnya kita berbincang untuk bertanyakan hari ini giliran siapa.
Bukan giliran kau ke? Sepatutnya kita buat giliran. Siapa yang akan hantar duit ke, siapa tak. Apa yang kita boleh bagi all out, kita akan bagi all out pada mak kita. Sebab dia adalah satu-satunya manusia yang kita ada. Bila dia dah tak ada, so dengan siapa kita nak buat baik. Dan dia adalah pintu syurga kita. Okey? Jadi maknanya bila kita ada 10 beradik ni, kita tak payah call. Kau dah call mak ke belum? Hari ni giliran kau. Benda tu tak munasabah. Bahkan kita sendiri kan call. Kita sendiri kita teringat, kita akan call. Kita sendiri boleh balik, kita balik. Kita sendiri ada duit lebih, kita ada duit lebih. Walaupun masa tu bukan giliran kita untuk bagi duit, tapi once kita ada duit lebih, kalau ada duit lebih, kita bagi aja. Kita maknanya sekarang ni bukan soalnya kita nak perjuangkan giliran kau buat, jangan ganggu giliran aku. Tak, kita nak perjuangkan siapa di antara anak-anak ini yang paling banyak jasanya kepada mak. Sebab itu nanti akan jadi saham kita di akhirat. Saham kita di akhirat. Itu isunya. Jadi kita agak pelik apabila ada anak-anak yang masih lagi berkira, engkau tak balik kampung, ini giliran kau tak bagi duit, ini waktu turn kau. Tak, sepatutnya seorang anak, dia yang berebut untuk buat kebaikan berbanding yang lain. Contohnya kalau misal kata, hari ni giliran Alung balik kampung, dia pula angah. So anak yang nakkan kunci syurga tu, dia akan kata, tak apa. Walaupun hari ni bukan giliran aku, tapi aku nak balik kampung. Engkau, jom kita balik sesama. So itu yang sepatutnya seorang anak buat. Okey? Mandi wajib tak wajib berwuduk? Sunat aja wuduk tu. Apa hukum solat tapi belum mengenal Allah? Kita sudah kenal Allah, sebab tu kita solat. Jangan complicatedkan situasi. Kenapa kita solat? Sebab kita kenal Allah. Cuma kualiti kita kenal itu in progress. Jangan masuk aliran-aliran yang mengcomplicatedkan agama. Yang cakap dekat kau tak kenal Allah, kenapa kau solat? No. Abaikan. Aku sebenarnya tadi, petang tadi Cik Man mimpi arwah mak. Okey. Dan bila aku bangun, aku tiba-tiba aku menangis sungguh-sungguh. Baru tadi. Sebab tu bila tanya pasal mak ni, aku agak sebab. Mak aku dengan kakak, tapi kakak masih ada. So bila bangun tu, tiba-tiba menangis sendiri tau, menangis sendiri. Dia bukan yang dibuat-buat. Aku tak, kenapa aku? So maknanya rindu. Tapi nampak mak sihat berjalan. Yang anehnya, mak aku jadi guru pendidikan Islam. Lepas tu dia suruh aku masuk kelas. Lepas tu akak aku pula jadi kaki tangan kat sekolah. Macam tu. Itulah. Ustaz, apa tanda kalau kita mimpi bayi dan dalam mimpi tu kita jaga dia? Ada orang kata mimpi bayi ini adalah sihir. Tapi tak ada masalah. Abaikan. Yang penting mimpi tak memberikan kesan kepada kita. Okey? Yang penting mimpi tu, lepas mimpi yang buruk, kita baca auzubillah dan kita ludah 3 kali. Maknanya just angin macam tu. Dan berdoa kepada Allah, semoga tidak ada apa-apa. Mimpi ni tak akan bagi kesan pada kita. Mimpi tak boleh jadi dalil. Mimpi tidak akan mempengaruhi hidup kita secara total. Jangan bimbang. So jangan fikirkan sangat pasal mimpi-mimpi. Sebenarnya psikologi kita yang merosakkan diri kita. Kita mimpi dibunuh, tak semestinya kita mati dibunuh. Kita mimpi dapat duit, tak semestinya kita dapat nikmat. Tak apa Ustaz, saya faham. Hukum inai rambut boleh. Cuma orang tua tak boleh warna hitam. Orang muda boleh. Macam mana nak hilangkan fobia tengok orang meninggal? Kita mesti yakin kita akan mati. Sama macam dia. Cik Man, apa hukum barang kemas yang menjadi peninggalan orang tua disimpan tanpa dipakai? Pertama, faraid. Kalau kita dapat harta tu, harta kita. Kalau simpanan, kita bayar zakat. Ustaz, macam mana nak niat puasa yang kita bernazar tu? Dalam hati, niat ini ialah satu lintasan untuk menentukan apa yang kau nak buat. Kalau kau nak masak, kau ada niat nak masak, baru kau masak. Besok kau nak puasa apa? Puasa nazar. Kau teringat, besok nak puasa nazar lah. Niatlah tu.
Dia bukan satu aturan sahaja aku. Tak, itu cuma ulama menyusun perkataan tu supaya kita faham. Tapi niat ni benda yang fitrah, memang yang automatik ada. Apa saja perbuatan yang kita nak buat, secara automatik kita dah berniat. Saya sebelum ambil wuduk, saya cek tak ada pun tahi mata. Lepas saya ambil wuduk, terus ada. No, tahi mata bukan penghalang wuduk. Engkau ni was-was ni. Engkau ni was-was. Jangan fikir sangat complicated. Tahi mata tak ada kena-mengena dengan membatalkan wuduk. Kalau yang batalkan wuduk, kalau tahi adik-beradik ipar, tak ada orang telefon. Tadi ada orang telefon, Cik Man. Angkat telefon tu yang pause. Barang dah sampai. Adik-beradik ipar, hubungan ipar adalah hubungan bukan mahram. Okey? Maka tak boleh salam abang ataupun kakak ipar. Sebab boleh berkahwin dengan diorang. Kalau mahram pun mahram sementara. Contohnya seorang budak lelaki, abang dia kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan tu akak ipar dia. Dia tak boleh salam akak ipar dia. Tapi sebab dia boleh kahwin dengan akak ipar dia, tapi waktu yang abang dia ada tu dia tak boleh kahwin lah. Dia mahram sementara. Bila abang dia mati, so budak lelaki ni tadi boleh kahwin dengan akak ipar dia. So ini mahram sementara. Walaupun mahram tapi sementara. Yang boleh salam tu mahram selama-lamanya. Seperti mak mertua, mak kita kandung, adik perempuan kita yang lelaki, maknanya kita lelaki, adik perempuan, akak, itu mahram selama-lamanya. Tak boleh kahwin langsung. Tapi kalau mahram sementara boleh kahwin. Kalau hilang penghalang tu maka boleh kahwin. Cik Man rasa cukup setakat itu yang dapat Cik Man kongsikan pada hari ini. Ketam batu boleh makan. Semua bentuk, semua jenis ketam boleh makan. Cik Man ulang sekali lagi, semua jenis ketam boleh makan. Binatang dua alam boleh makan kerana tidak ada dalil yang melarang. Cik Man ulang sekali lagi, binatang dua alam boleh makan. Segala jenis ketam boleh makan. Walaupun ada mazhab yang mengatakan tak boleh, itu pendapat dia. Tapi saya cenderung berdasarkan dalil-dalil yang kuat, yang lebih dekat dengan dalil, sebab tak ada dalil yang melarang makan dua alam. Tak ada dalil yang melarang makan ketam, maka kembali kepada hukum asal. Al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yaqumud dalil ala tahrim. Asal hukum sesuatu perkara adalah halal. Harus boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkan. Okey, selesai. Jadi cukup setakat itu yang Cik Man boleh kongsi pada petang ini. InsyaAllah. Malam tak janji, so tak payah tunggu. Malam tak janji, tak payah tunggu. Malam tak janji, tak payah tunggu. Kalau ada. Malam tak janji, tak payah tunggu. Okey? InsyaAllah. Terima kasih. Malam ni tak payah tunggu. Kan kalau aku kata malam ni aku live, aku tak live, kau marah. Kan? Terima kasih. Buaya dengan katak boleh makan ke tidak? Tunggu live akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.